Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat malam tuan-tuan dan puan-puan. Ini namanya dah tension ni, lama sangat berkurung dalam rumah, lama sangat jadi macam ni, macam tu lawan. Dia punya PL betul. Saya mengerti Kiran, saya mengerti apa yang Kiran rasai kerana rasa itu bukan saja ada pada Kiran, pada saya tetapi pada mereka. Penonton-penonton kita yang sekarang ni tengah standby nak masuk untuk menonton wanita4u.fm dan anda sekarang sedang menyaksikan Kiran dan Ikhwan Show. Yang pertama sekali masuk selain daripada kita dan juga pihak management adalah Nadra Love. Hai Kiran. Nadra jangan lupa share. Nanti Abang Kiran bagi Nadra nombor telefon Abang Ikhwan secara rahsia. Abang Ikhwan yang rahsia tu Abang Ikhwan rasa tu kalau tak PA Abang Ikhwan tu bini Abang Ikhwan rasa ke? Nanti Nadra kena goreng cili pedas nama dia. Okey, apa pun terima kasih kita ucapkan kepada semua penonton-penonton kita yang sentiasa bersiap sedia. Walaupun kadang-kadang kita ni dalam keadaan PKP ni kadang-kadang kita sibuk tak sempat nak mempromosikan apa topik yang kita bakal bincangkan kadang-kadang Kiran. Tapi macam mana pun mereka tetap masuk juga Kiran untuk mengetahui apa yang kita nak borakkan bersama dengan penonton-penonton kita ataupun pendengar kita Kiran. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak. Biasa kami beroperasi ataupun berlive daripada rumah di Kelang, Ikhwan di Ulu Kelang ataupun UK Perdana. Kami masih lagi tetap menjalankan tugas kami seperti biasa Rabu jam 9 malam sampai malam di wanita4u.fm. Last week kita dah bercerita pasal penyampai radio bersama dengan rakan-rakan tugas kami dahulu. Ramai yang tengok pas habis show pun terima kasih banyak-banyak diucapkan, ramai yang komen dan bagi feedback. Ada yang kata cari lagi penyampai-penyampai lain dan bawa juga. Okey, kami akan cubalah. Kita akan cuba try test buat kalau boleh jadi. Tapi apapun hari ni topik kita lain. Topik kita tentang perniagaan yang melibatkan wanita-wanita. Jadi kalau anda seorang wanita, anda boleh share cepat-cepat untuk memberitahu pada wanita-wanita lain kita ada peluang-peluang yang baik untuk anda pada malam ini. Ya, wahai wanita yang berada di seluruh dunia, kita nak bagi tahu dengan anda kita punya topik menarik yang kan kita dah konsep kat sini kau Nadra keluar balik. Okey, kita nak bagi tahu kita punya topik tadi macam kita cakap lah, Women Leadership Foundation International Women Entrepreneur E-Forum yang bakal kita kongsikan bersama dengan anda itu sekejap lagi. Tapi kita kena sentuh sikit benda-benda yang panas sekarang ni. Macam negara kita sekarang ni, kita tahu Perdana Menteri kita sekarang ni tengah mengundurkan diri jadi keadaan kita masih sebenarnya kita keliru sebenarnya apa yang terjadi, siapakah bakal menggantikan tempat Perdana Menteri kita ramai kita tengok kalau kat sosial media ada yang syorkan Alif Shukri kata dia tak kira dia nak jadi Perdana Menteri. Alah, dia tak habis nak cari publicity murahan lah. Sudah lah cakap. Cukup lah tu, letih lah. Pak-pak tak payah masuk lah Datuk buat apa lain boleh lah, makan dekat airport ke, makan durian di perjalanan ke, tak apalah. Pak-pak dia tak macam itulah. Datuk hal lain lah Datuk. Saya kata pula nak tengok Datuk. Come on lah. Benda ni benda serius Datuk. Awak sangat lah betul. Marah ni. Tak, sebab ini benda tak boleh main-main, tak boleh nak ikut perasaan, emosi, maknanya kena fikir baik-baik. Datuk pun jangan simply je Datuk. Nanti ramai kecam-kecam nanti I don't like Datuk. Okey. Datuk semata-mata nak cari like, nak cari share, tak payah Datuk. Nanti hal lain Datuk boleh buat. Ini jangan buat. Kerana ini melibatkan integriti negara, melibatkan masa depan rakyat Malaysia yang berjumlah 30 juta orang lebih ini. Di mana kita sekarang ni banyak masalah, kita ada masalah COVID, kita ada masalah hilang pekerjaan, macam-macam hal lagi. Jadi negara kita perlu diselesaikan, perlu dipulihkan secepat mungkin. Kita sebagai rakyat Malaysia doakan yang terbaik. Kita bukan ahli politik, kita tidak pandai, kita pun baca sana, baca sini, kita pun tak tahu kadang macam-macam hal berjadi. So kita doakan yang terbaik untuk mereka. Pilih yang terbaik, kita yakin yang di Pertuan Agong kita juga akan melaksanakan tugas dengan bijaksana supaya rakyat Malaysia ini terjamin keselamatannya, terjamin kemakmurannya. Itu yang paling penting untuk Malaysia, negaraku tercinta. Ini bulan kemerdekaan. Come on guys. Come on. Walaupun kemerdekaan, ingat kita masih lagi belum merdeka daripada COVID-19 yang pada hari ini telah pun mencatatkan kes yang cukup, saya tak boleh sebut nombor nanti Kiran marah. So saya beritahu kes dia lebih daripada 20.
Kan nanti Tak dia kacau. marah. Maksud saya tu, kes tu memang dah kita sebut lagi menakutkan, memang dah kita tahu dah memang berpuluh-puluh ribu. Jadi yang lain saya lebih menakutkan adalah jumlah kematian sebenarnya. Hari ini 225 orang mati dan kita tak tahu daripada 225 orang ini berapa yang BID. BID stands for Born in Debt. Maksudnya datang hospital dah memang tak ada nyawa. Bukan 225 ni hanya meninggal di hospital. Itu yang paling saya takut. Saya baca hari tu sampai 101 orang. Tak sedap saya BID, Born in Debt. Belum pantau kalau ada saudara mara, kalau ada rakan-rakan yang kena COVID, always call diorang, always tanya khabar, apa khabar, dan kalau perlu bantuan telefonkan hospital ke telefon, tolong pantau. Jangan biarkan mereka kuarantin seorang-seorang diri kat rumah. Itu sesuatu yang sangat bahaya. BID, Born in Debt, tak ada main-main. Maknanya datang ke hospital dah pun tiada nyawa. Dan termasuk dalam statistik kematian. Itu satu yang perlu kita ingat. Wah, saya serius ni bapak ni. Betul. Benar, sebab apa? Sebab bila kes meningkat, jadi bila kena kuarantin ni kira kadang-kadang perasaan tu macam perasaan datang. Bila duduk rumah kena kuarantin seorang-seorang, nanti tak boleh lah, rasa nak keluar lah, rasa nak pergi kedai kejap. Jadi bila benda macam ni rasa macam tak ada apa, tapi COVID ni kita tak nampak. Kita kena ingatkan kita tak nampak, so benda ni boleh pergi kat sesiapa saja. So anda jangan jadi penyebab untuk keluarga lain sukar ataupun orang lain sukar, okey? Itu pesan kami kepada anda. Dan satu lagi masalah yang berlaku negara kita adalah ini. Kalau tengok dekat video, banyak bersepah sekarang disebarkan adalah berita banjir yang berlaku di Kedah. Di kaki Kedah dikatakan ada mata air, bukan mata air, kepala air. Kepala air menyebabkan banjir sangat teruk. Tadi saya sempat baca sebelum maghrib, 3 diselamatkan di satu resort dekat sana dan 6 lagi masih lagi hilang. Jadi video banyak dekat WhatsApp group, kawan-kawan semua share. Sangat mengerikan apa yang berlaku di Kedah ini kerana banjir, hujan lebat Kelang ni pun hujan lebat daripada pagi sampai sekarang tak berhenti-berhenti lagi. Jadi kita doakan yang berada di Kedah itu selamat. Kalau anda dapat tengok video, tengoklah, menakutkan. Boleh ke kita tengok dekat nampak ni? Nampak tak kepada lantun? Cuba tengok kepala air yang di atas tadi. Kalau dapat tengok, saya tengok video ni pun saya takut sebenarnya. Ini satu yang perlu kita komitmen. Kita doakan juga agar Kedah selamat daripada bencana banjir yang cukup bahaya ni. Amin. Itu dalam negara kita, di luar negara. Ya, itu sedikit cerita dalam negara. Kalau kita tengok kat luar negara, kita ada tengok tak video yang pasal orang Afghanistan lari nak naik kapal terbang ramai-ramai tu Kiran? Oh ya, sampai yang jatuh depan kapal yang ada. Betul, itu juga terjadi di Afghanistan. US dah move out from Afghanistan dan Taliban kini berkuasa. Jadi banyak juga saya baca dekat YouTube, dekat Twitter, banyak thread yang saya baca petang tadi juga berkenaan dengan apa yang berlaku sebelum dan apa yang akan jadi selepas. Tak perlu saya sharekan sebab panjang lebar. Tetapi itu antara isu negara di dunia yang perlu juga kita ambil tahu sikit sebanyak kawan. Good one. Benar. Jadi itu antara yang menarik sebenarnya kami nak kongsikan dengan anda, antara permulaan sebelum kita ingin menjemput tetamu kita yang mana kita akan kongsikan mengenai perniagaan kerana seseorang yang ada bersama dengan kita ini Kiran. Beliau ini salah seorangnya ya Kiran ya, merupakan seseorang yang ada pengalaman lebih daripada 15 tahun dalam SME Corp Kiran. Saya juga seorang ahli perniagaan dahulu sebelum saya tutup perniagaan. Jadi walaupun saya bukan wanita, saya bertugas di wanita Foy.fm, mungkin saya juga boleh menjadi model untuk bisnes-bisnes itu. Betul Kiran. Ya, kerana kena tahu SME Corp ni merupakan orang kata agensi penyelaras di bawah MITI. Itu kita kena update dekat semua penonton kita supaya mereka lebih jelas apa yang kita nak kongsikan bersama dengan mereka malam ini ya. Jadi itu semua di segmen yang kedua kami akan bawa masuk 2 orang tetamu kita pada malam ini, 2 orang cukup penting dalam bisnes untuk especially untuk wanita pada malam ini. So anda yang menonton, tolong share, tolong like dan tolong bagi tahu kawan-kawan. Ada masa lagi untuk buat sebelum kita bawa masuk tamu kita sebentar lagi di wanitaforyou.fm.
Yes, anda kembali lagi bersama dengan Kiran dan juga Ikhwan Show. Dan semestinya anda melihat wajah kami di sini. Kami ke udara di rumah masing-masing. Kiran di Kelang, Ikhwan di Ulu Kelang. Janji macam bunyi dekat-dekat macam kat sebelah-sebelah. Kita pun cuba bayangkan kita ada dekat sebelah-sebelah je ni. Dan pasti kita bersama dengan anda. Kita harap anda like, comment, share. Five. Give me five. Give me five. Give me five. Internet juga menghubungkan kami berdua untuk anda. Alright, malam ni topik kita adalah berkenaan dengan Women's Leadership Foundation ataupun WLF. Untuk topik lebih detailnya adalah International Women Entrepreneurship E-Forum Race to the Top. Panjang lebar tajuk dia, dengar kepala. Apa kau bondo lah kata. Tapi tak apa. Kita ada orang yang menerangkan apa itu Race to the Top, apa itu WLF, apa itu forum saya sebut E-Forum apa semua tu kan. Kita jemput tetamu kita pada malam ni, Kuan. Silakan. Yang pertama. Masuk ke dalam street ini. Pancing. Masuk. Datuk Dr. Hafsyah Hashim. WLF. Yes, itu dia. Seorang yang orang kata berpengalaman lebih daripada 15 tahun. Kira. Ya. Dan yang pasti kan so apa yang pasti bukan saja di SM. Sorry. Internet kacau ni. Biasalah kita buat live kan. Yes, betul. Kita jemput masuk juga Datuk Hazimah Zainuddin, Deputy Chairman WLF Women's Leadership Foundation. Ya, Datuk Hazimah Zainuddin dan juga Datuk Dr. Hafsyah Hashim. Ya, betul. Kedua-dua masuk. Test suara sikit. Datuk Dr. Hafsyah. Terima kasih banyak-banyak Kiran dan Ikhwan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sihat semua? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Okey, Datuk Hazimah, test suara sikit. Tak dengar nampak kan? Sebab kita test. Nampaknya kita tak dapat dengar suara Datuk Hazimah ya. Ya, tak apa, tunggu kejap. Biasalah kita kan buat live streaming kan, mesti ada glitch macam ni. Okey, check dulu. Hazimah tengah betulkan. Okey. Testing. Alamak. Tadi masa kita borak sebelum show okey pula kan? Siapa pula punya tangan masuk ni? Okey, tak apa. Tak apa, biasalah tu. Okey, sementara audio dibetulkan, mari kita tengok dekat Facebook kita, Ikhwan. Siapa yang tengah borak kita ni kan? Mana tahu ramai kawan-kawan yang dah masuk ni. Muhammad Luqman, thank you. Nur Hanisah, thank you. Rajalu, thank you. Castello Klang, thank you brother. Betul. Thank you very much. Liza Abdullah, thank you Liza. Kawan-kawan tolong share. Tolonglah tolong like, tolong komen. Ada soalan dengan Datuk kita ni, tanya je malam ni, tak ada masalah untuk perniagaan, especially time lah nak tanya apa yang patut, mana bantuan yang ada ke, apa cara dipermudahkan ke, ini boleh diterangkan oleh Datuk Hafsyah dan juga Datuk Hazimah sekejap lagi. Okey, kita borak Datuk Hafsyah dulu lah. Datuk mikrofon. Sambil-sambil kita borak dulu dengan Datuk Dr. Hafsyah Hashim, yang mana Kiran selain daripada orang kata macam saya nak bagi tahu tadi lebih daripada 15 tahun beliau berada di SME Corp. Beliau juga merupakan orang yang pernah terlibat dengan Fama Niaga, dengan Zurich Takaful, lepas tu dengan Siri, betul Ya, betul. Jadi banyak pengalaman tu Kiran, banyak orang kata tips yang mungkin boleh dikongsikan, especially mengenai kempen yang bakal diadakan Kiran. Tapi kempen nanti dulu, puan yang Datuk yang cerita kempen lagi dulu, ceritakan pengalaman Datuk dulu dalam industri sikit sebanyak biar kita punya audience tahu berapa banyak pengalaman Datuk Dr. Hafsyah Hashim ni kita ada.
Silakan Dato'. Share sikit secara ringkas. Ya, terima kasih banyak Kiran, Ikhwan. Pengalaman saya tak banyak. Saya ialah kata orang tak berapa muda jugalah dan tak berapa tua jugalah. Saya telah pun dalam kata orang dalam Gomin tu ya. Dalam Gomin saya telah bekerja lebih daripada 36 tahun, right? Dan saya hari ini berpencen daripada SME Corp lah seperti mana tadi yang Ikhwan kata. So yang daripada 36 tahun tu 23 tahun adalah saya telah mengabadikan hidup saya untuk membantu usahawan-usahawan kecil dan sederhana selama 23 tahun. Dan daripada 23 tahun itulah dalam lebih kurang 14 tahun saya telah diberi amanat untuk mengepalai SME Corp sebagai ketua eksekutif. So sedikitlah pengalaman saya, dan saya telah pun berpencen daripada SME Corp dah 3 tahun dari tahun 2018 saya pencen. Dan sejak saya pencen tu yang Ikhwan kata tu, saya adalah jadi kat sana sikit, kat sini sikit dan sebagainya. So masih lagi memegang beberapa jawatan di luar. Sekarang kalau dulu kata orang sebagai full time, sekarang sebagai ahli lembaga pengarah lah, gitulah ceritanya dalam beberapa organisasi yang tadi Ikhwan sebutkan tadi. Itulah secara sedikit apa yang telah saya buat sebagai pengalaman saya selama hidup di dunia ini. 30 tahun lebih Puan, bukannya setakat 3 tahun, 30 tahun. Ni Dato' Azimah dah boleh dengar suara ke? Cuba kita check mic tengok. Alamak, belum lagi Dato'. Dato' Azimah. Apa kita pula Dato' Asha lagi teruskan lagi. Jadi title doktor tu bukan doktor perubatan bukan. Saya tak boleh, tapi kalau buat injection kat Kiran dengan Ikhwan mungkin boleh saya try kot. Ini adalah honorary doctorate, panggil orang kata honorary doctorate yang diberikan kepada saya pada 2015 Juni 10 dalam bidang keusahawanan. Jadi mungkin apa yang saya lakukan tu dapat diiktirafkan lah Mak ya, kata orang Perak. Dan diberi saya that title doktor oleh Unit 10. Baik. Jadi sebelum kita bercerita lebih lanjut pasal WLF ni, tunggu Dato' Azimah masuk dulu kan dengan suara dia sekali. Dia tanya sekarang ni Dato' apa sahaja terlibat dalam WLF sepenuh masa lah Memang sepenuh masa time. Saya dikatakan sepenuh masa sebab saya bersama dengan Dato' Azimah, dengan Dato' Zunaida, bersama dengan Puan Ilham dan juga Puan Hairiah dulu pemandu. Kami memulakan perjalanan kami di WLF setelah kami melihat beberapa data yang merisaukan kami. In particular kalau saya boleh maklumkan pada Kiran dan juga Ikhwan, apabila dibentangkan kepada kami data berkenaan dengan indeks kepelbagaian jantina ataupun kita panggil the Gender Diversity Index di Asia Tenggara ni, saya punya terkejut lah. And that index, that figure was bulan November 2020. Dia mempamerkan bahawa Malaysia adalah yang kedua daripada bawah. Bawah kami Myanmar, atas kami Cambodia dengan Laos dengan Brunei. Jadi kita di nombor 2 ke bawah, daripada bawah. So bila saya tengok apa boleh jadi dengan Malaysia ni dari segi indeks kepelbagaian jantina. Kita dulu tak pernah macam gini sampai kat bawah. Kita normally dulu the top 2 or the top 3 lah kan. Tapi November 2020 menunjukkan kita kat bawah. So bila saya tengok dari segi data tu sendiri, rupanya kalau kita tengok dari pelajar-pelajar, kemasukan pelajar ke sekolah menengah, kemasukan pelajar ke universiti, yang itu kita dapat nombor satu. Tetapi bila kita lihat dari konteks pelajar ni, kalau kita tengok pun dekat universiti, lebih daripada 60% pelajar dekat universiti adalah wanita, right? But bila kita tengok dari segi labour market kat luar sana, rupanya dia reverse.
Dia reverse. 60-40 tu 56% adalah lelaki dan wanita 44%. Dan kalau kita itu ranking kita, tak silap saya 101 ranking kita. Kemudian kalau kita tengok ranking dari segi wanita-wanita dalam jawatan-jawatan yang tinggi, right? Yang itu kita punya indeks 117, turun 111, dan wanita dalam parlimen 117. Maka kami berlima pun memikirkan tak boleh jadi ni. Takkan kita duduk diam and kita terima fakta ini macam gitu aja. So pada awal tahun ini kami berlima, saya, Datuk Azimah, Datuk Zunaida, Puan Khairia dan Puan Ilham, kami pun merancangkanlah untuk kita buat yayasan kepimpinan wanita. Dan kami bentangkan beberapa fakta kepada Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi, dan juga bentangkan fakta ini kepada Kementerian Wanita, dan kedua-dua menteri di dua kementerian ini mereka setuju kita buat yayasan kepimpinan wanita. Itulah mula sejarahnya bagaimana yayasan kepimpinan wanita ini dilahirkan, dan sejak itu kami tak henti-henti macam-macam program yang kita buat, dan program yang tadi kita sebut tadi adalah program di peringkat antarabangsa yang akan dizahirkan, dilakukan pada minggu depan, dan di mana pengurusi jawatan kuasa projek ini adalah Datuk Hazim. Macam mana siapa? Boleh ulang balik tadi siapa? Datuk Azimah, boleh tak kita test suara? Ya. Okay. Ada. Okay, right. Okay. So Datuk kita minta Azimah ada Oh, very well. Tengah. Okay, Datuk Azimah, sila kenalkan diri. Pengalaman sikit selama bertugas dalam industri tu. Betul tu. Maybe kita pun tak tahu tak. Saya seorang usahawan dah 30 tahun sebagai usahawan. Saya ada kilang minyak pelincir di Jalan Meru, Kelang. Satu kilang lagi di Langka. Jadi pengalaman menjadi seorang usahawan tu memang dalam diri saya lah. So I know, Kiran, your name is very, very Sri Lankan. So I don't know how you can relate you dengan Sri Lanka, pada tahu, tapi ada kilang di Sri Lanka tu telah siap dibina pada tahun 2020, dan masa sebelum COVID ni saya berulang sana lah seminggu, 2-3 minggu duduk di Colombo. But sekarang sebabkan COVID, kita bertemu melalui maya aja. So kita jumpa on video conferencing, Zoom call dan sebagainya. Ya, alhamdulillah. Datuk ada kilang di mana? Di Jalan Meru. Ya. Jalan Meru Kelang satu, dekat Colombo satu, ada 2 kilang sebenarnya. Okay. Oh, Jalan Meru Kelang tu dekat rumah saya tu. Besok saya buat lawatan Mana tu ada minyak pelincir, kita bawa balik Ikhwan. Saya dah orang Kelang tu. Satu tong pun saya boleh bagi. Jadi Datuk Syah 1 gram 1 tahun kita pakai. Jadi kedua Datuk kita berpengalaman luas lebih kurang 30 tahun dalam industri, dalam perniagaan dan sebagainya. Datuk Azimah seorang usahawan sendiri yang ada kilang bukan sahaja Malaysia, tapi di luar negara. Okey. Dan Datuk Dr. Afsyah pula bukan orang banyak membantu wanita-wanita ataupun peniaga-peniaga yang ingin menguruskan perniagaan mereka berkembang. Okay, kita tengok Kiran ada masalah lain dekat situ. Betul ke? Ya, betul. Betul. Okay, saya kena take over sebab saya dah nampak Kiran keras kat situ, tapi tak apa. So itu antara pengalaman. Saya sambung balik ayat Kiran tadi. Pengalaman-pengalaman yang nak dikongsikan, yang telah pun dikongsikan oleh Datuk Dr. Hafsah Hashim dan juga Datuk Hazimah Zainuddin. Kiran dah keras tu. So kita minta admin untuk keluarkan Kiran dan masukkan semula. So apa yang kita nak bincangkan sekejap lagi adalah kita punya kempen yang mana Entrepreneurship E-Forum yang mana sekarang ni pun tengah sibuk mempromosikan. Betul ke? Kalau saya itu akan kita kongsikan sekejap lagi. Sementara kita nak tunggu Kiran tu, dan kita kembali untuk topik yang kita nak bincangkan tu, kita berehat dulu. Yalah, sebab kita ada masalah tadi kita akan kembali bersama dengan anda tentunya di wanitaforyou.fm. See you.
Ya, dan masih lagi bersama dengan Kiran dan juga Ikhwan di Kiran dan Ikhwan Show di wanitaforyou.fm. Kiran, dah okey dah line? Yo, tak tahulah Okey dah. hujan lebat dekat Kelang ni, jadi nampaknya line saya agak terganggu pada malam ini. Okey. So okey, tak apa Kiran, sama mana pun kita try tengok macam mana kita kasih semuanya berjalan dengan lancar insyaAllah. Yang pasti hari ni kita nak bagi tahu dengan anda, mungkin ada yang baru saja menonton kita di wanitaforyou.fm. Tetamu kita hari ni kita ada Dato' Dr. Hafsah Hashim dan juga tak lain tak bukan, kita ada tetamu yang berikutnya bersama dengan kita hari ini, iaitu Dato' Hazimah Zainuddin. Baik Kiran, kita nak teruskan ni, kita tanya pasal background apa ni, kita punya apa ILF hari ni kan. So kita nak tanya juga banyak soalan-soalan mengenai apa keunikan dia sebenarnya, mungkin boleh dikongsikan oleh Dato' Dr. Hafsah sendiri. Okey, apa itu WLF? WLF tu, silakan. Ya, terima kasih banyak Ikhwan dan juga Kiran. Keunikan, cantik soalan tu. Keunikan WLF, Women Leadership Foundation ataupun Yayasan Kepimpinan Wanita. Dia, tadi saya telah pun kurangkan apa yang namanya isu atau permasalahan tadi, yang maknanya kurang ya, kita punya wanita ni tak mendapat visibility dia, tidak mendapat recognition mereka, dan kita nak menengahkanlah mereka ni. Bukan kita tak cukup wanita yang mempunyai credibility dan mempunyai apa namanya talent dan kemahiran. Jadi apa yang berlaku di WLF adalah dia panggil kami punya true north ya. Dan true north kami adalah untuk kita sediakan satu corong ataupun funnel di mana kita akan siap sediakan 2,500 wanita-wanita yang telah pun kita asah dari konteks kemahirannya, dari konteks credibility-nya, dari konteks kesiapsediaannya untuk dipilih dan diambil oleh public listed company. Syarikat kat luar sana, GLC-nya, GLIC-nya, yang boleh mereka pilih juga untuk nak jadi VC, Vice Chancellor, right? Yang mereka juga boleh pilih daripada corong yang kami sediakan ni, lah ada yang boleh dipilih jadi senator. Jadi kami di WLF ingin mengasah, mencari dekat luar sana wanita-wanita yang boleh diasah, yang boleh dibimbing, yang boleh diletakkan dalam corong untuk dipilih dan diambil oleh mana-mana pihak yang bersedia untuk meletakkan mereka sebagai pengerusi, sebagai ahli pengarah, sebagai senator, sebagai vice chancellor dan sebagainya. So itulah sebenarnya yang kami ingin lakukan. Dan tak lupa juga Ikhwan, apa yang kami lakukan mustahaknya adalah dari konteks kita tak lupa yang kumpulan sastra yang kita panggil B40, termasuklah kumpulan orang asli, termasuklah kumpulan orang OKU, termasuklah juga rakan-rakan kita daripada Sabah dan Sarawak, right? So yang ini yang nak kita penuhkan dalam corong ni. Kami meletakkan dalam 5 tahun kedatangan ini, kita akan penuhkan dengan 2,500 wanita yang disiap sediakan mempunyai kemahiran, mempunyai pengalaman dan juga dan telah bersedia untuk meletakkan Malaysia ke tahap yang lebih tinggi. Ikhwan, you are muted. Okey, itu tadi kita dah ada 2,500 ataupun memang target ke nak lebih ke macam mana, Datuk? Baru kita WLF baru bermula, jadi kita baru nak masuk dalam corong tu 2,500. Dan kita letak tempoh masa kita letakkan 2,500 tu 5 tahun daripada sekarang. Okey, faham. So 5 tahun 500 nak kita masukkan dalam corong itu. Okey, faham. Okey. So kita dah faham dah itu antara sasaran yang dilakukan oleh WLF sendiri. So kita nak tanya sekarang ni kan, macam ini juga sebenarnya baik saya rasa kepada wanita-wanita yang mungkin dapat menonton kita malam ini, yang mana ini adalah peluang untuk mereka. Mungkin ada juga yang mana sekarang ni kita tahu
pandemik ataupun MCO berlaku di negara kita yang mana ramai yang terjejas kat sini kan. Mungkin kat sini kita minta Dato' Azimah mungkin boleh kongsikanlah apa tips yang baik untuk mereka. Mungkin kita nak tanya macam mungkin ada yang nak berminat nak sertai untuk nak macam WLF ni sasarkan mereka. Tapi macam mereka ni macam mungkin ada kriteria yang perlu ada pada wanita-wanita yang ingin menyertai WLF punya itu sendiri. Mungkin boleh kongsi, mungkin Dato' Azimah boleh kongsikan atau mungkin Dato' Dr. Hafsah sendiri boleh kongsikan bersama dengan penonton kita sekalian. Dr. Hafsah, continue Dr. Hafsah. Okay. Lagi konteks perniagaan. Welcome back. Selamat kembali. Nah, dari konteks perniagaan dan bagaimana kita mengenai isu COVID di sana, memang betul macam kata Ikhwan, di luar sana ya, banyak syarikat-syarikat kecil terjejas, syarikat mikro terjejas, dan ini memerlukan mereka menjalankan aktiviti-aktiviti yang luar dari biasa yang mereka lakukan selama ini. Kalau kita tengok, kalau ada pendigitalan, macam kita sekarang dalam ada pendigitalan, dia duduk diam je lah, tak boleh buat apa rumah. Dan inilah maksudnya bila kita berinteraksi dan meminta memohon bantuan daripada kerajaan ketika itu, banyak aktiviti yang menjurus kepada transformasi pendigitalan industri kecil dan sederhana itu harus dilakukan. Apa kita dapat saksi sekarang restoran dulu kalau orang harus datang ke sana, sekarang restoran pun Chef Wan ke Chef Ismail ke mana-mana chef pun sekarang restoran dalam rumah kita. Right? Kita dah buat bisnes semua online. Hari tu saya ada dapat email, hotel-hotel pun dah hantar kat kita. Dia kata sekarang dekat hotel dah tak banyak kerja, orang tak masuk duduk dekat hotel. So nak hantar cleaner kat rumah dah. So ini adalah nomor baru yang kita dapat saksikan di mana memerlukan usaha daripada syarikat-syarikat mikro, syarikat-syarikat kecil tu, mereka perlu mendatarkan cara mana menjalankan perniagaan itu dengan berkonsepkan digital. Kalau tidak susah. Boleh mereka nak berurus niaga kalau mereka tidak ada pandangan ataupun menjuruskan syarikat mereka terhadap transformasi pendigitalan itu. Baik. Right. Kalau kita tengok tahun lepas 2020 masa COVID mula masuk dan attack kita, lebih daripada 55,000, 60,000 syarikat tutup tahun lepas. Dan bila dia masuk datang bila bilangan tu lebih teruk, so kita dapat saksikan lebih daripada 100,000, 150,000 syarikat telah pun tutup. Tetapi Ikhwan, Kiran, ada juga syarikat-syarikat baru yang naik. Dan syarikat-syarikat baru yang naik yang kita nampak ni adalah syarikat-syarikat yang berdasarkan teknologi yang terus masuk dalam pendigitalan. Right. So yang kita nampak benda yang lama dulu tak ada ni, yang e-hailing business ni dulu tak ada, tetapi dengan COVID ni e-hailing business ni makin memuncak lagi dari segi pewujudan syarikat-syarikat baru. So syarikat baru yang muncul banyak berlatar belakangkan teknologi, banyak berlatar belakangkan pendigitalan. So itu yang mustahak kita kena ada broadband yang kuat ya. Kalau tak ada lagi dan keluar masuk. Broadband kita tak kuat lagi. Ini bukan salah saya dah bayar dah bulan-bulan tu. Dulu okey je. Makin lama saya rasa makin teruk saya punya internet dia tak tahu kenapa. Kita kena cepat go into 5G. Sekarang ni 4G tak cukup sebab semuanya digital base. Tahulah kita punya provider bagi apa unify kat rumah ni kan. Rasanya dulu okey. Lama makin tu ada ramai yang share. Jadi makin teruklah dia punya kualiti, saya pun tak tahu lagi kenapa. Dulu okey je. Atau mungkin sebab hujan lebat lagi. Daripada tadi hujan lebat. Mungkin tu menjejaskan dia punya wave yang tengah travel. Okey. Jadinya apa yang kita tadi adalah saya dah tak dengar banyak sebab tak apa nak clear sangat. Sebenarnya kita kena tahu, kena cepat ikut aliran peredaran zaman.
Janganlah dah dapat teknologi ni kita masih lagi nak gunakan cara-cara yang lama yang agak kuno menyebabkan kita lambat berkembang dan lambat bertindak dan lambat dapat keuntungan daripada perniagaan kita. Betul tak Tok? Betul, setuju. Ya, maknanya ya, betul. Ini yang kita kena panggil the word is agility. Kena cepat bertindak. Dan tahu bagaimana nak menyesuaikan pada keadaan sekarang ini. Yes, faham. Maknanya ambil kesempatan inilah, maknanya jangan biar relax je kan. Kita tahu sekarang ni memang trend dia digital. So kita tahu dah lepas ni kita pakai 5G, you all kena get ready, okay? Tak boleh nak santai-santai sangat. Aduh. Okey, kita akan pula seketika. Kita akan kembali setelah lagi dengan banyak lagi soalan pasal WLF. Apa itu? Race to the top. Race to the top, people. Don't go anywhere. Stay with us. Wanita4U.fm. Terima kasih kerana terus kita bersama. Assalamualaikum, selamat malam. Kita bersama Kelang, Ikhwan berada di Perdana. Kita ada Datuk Dr. Hafsah Hashim malam ini, Chairman WLF, dan Datuk Azimah Zainuddin sebagai Deputy Chairman WLF. Apa is WLF? Adalah Women Leadership Foundation. Dan malam ni kita bercerita tentang International Women Entrepreneurship E-Forum Race to the Top. Saya sebenarnya banyak tak ada berapa dengar dari penerangan sebabnya saya punya internet buat perangai. Harapan saya semoga sampai akhir tak ada masalah. Jadi Ikhwan teruskan dengan soalan seterusnya Ikhwan. Okey, saya nak share lah sebabnya ianya baru saja ditubuhkan, betul Datuk? Ya, betul. Datuk, mungkin boleh kongsikan sikit lah sejarah penubuhan WLF ni. Mungkin ramai yang tak tahu kan awal tu kan. Jadi mungkin boleh kongsikan sikit, silakan. Seperti mana saya katakan tadi, kami telah sebenarnya mula menunjukkan minat tadi untuk menubuhkan WLF ni bila kita nampak wanita tidak diberi kepercayaan di peringkat atasan, right? So kalau kita tengok dari segi ketua eksekutif ke, kita tengok dari segi MD ke, chairman ke, pengurusi dekat syarikat-syarikat besar ni, chairman dah tak ada wanita kot. Satu lah kot, kami punya founder Tan Sri Sadiah adalah kot, dia sebagai pengurusi Dua Pharma, tinggal dia satu. Lepas tu ketua eksekutif tinggal satu, iaitu di Kuab Penik Amdizan. Yang lain semua dah telah telah diminta untuk mengundur diri sebagai pengurusi ke, sebagai ketua eksekutif ke, sebagai pengarah urusan ke. So, maka dengan itu kami rasa bahawa tibalah masanya untuk kami meletakkan bukan kata keinginan, tapi meletakkan kepercayaan kepada wanita sebab Ikhwan dan juga Kiran telah ditunjukkan data-data oleh McKinsey, data-data oleh KPMG, oleh PwC bahawa sekiranya ada wanita diletakkan dalam sebagai ahli-ahli lembaga pengarah, diletakkan sebagai pembuat dasar, diletakkan sebagai mereka yang kata orang C-suite tu, yang sebagai ketua eksekutif ke pengarah urusan, dia akan membawa sumbangan yang lebih tinggi dari konteks pendapatan, dari konteks produktiviti yang lebih tinggi, dari konteks equity yang lebih tinggi. So ini bukannya kita main-main, data telah menunjukkan, dan juga ini adalah kajian-kajian yang dijalankan oleh McKinsey, kajian yang dijalankan oleh KPMG dan juga PwC. So maka dengan itu kami rasa wajarlah kita lahirkan satu badan yang boleh mengasah, yang boleh membangunkan, yang boleh membawa wanita kepada satu tahap yang lebih tinggi, right? So yang ini sebabnya lahirlah Women Leadership Foundation ataupun Yayasan Kepimpinan Wanita yang akan meletakkan wanita kepada satu tahap
di tempat yang tinggi sebagai pembuat dasar, sebagai pembuat keputusan, sebagai pengerusi dan sebagainya. Sebagai ahli magistera. Ya. Alright, wanita sebagai pembuat dasar, wanita memang pandai menjaga duit, kita tahu. Urusan rumah tangga pun biasa wanita yang kontrol duit. Jadi betul. Datuk Azimah, nak tanya Datuk Azimah pula lah. Cakap pasal wanita pandai menguasai perniagaan, wanita pandai membuat pelaburan dan sebagainya, mungkin menyimpan di mana harus dichannelkan duit itu. Bagaimana Datuk Azimah dengan company Datuk Azimah sendiri? Adakah Datuk Azimah menguasai bahagian kewangan itu 100%? Ini pengalaman saya lah sebagai wanita, bukan pasal WNF lagi. Ini pasal anda sebagai wanita sendiri. Seorang usahawan. Wanita. 30 tahun ya kira. Silakan. Usahawan, bila company itu dah mengembang, membesar, jadi kita terpaksa lah delegate kita punya responsibility dan tanggungjawab kita kepada different department lah. Ada account department, ada production department, ada marketing department, sales department. So kita tak boleh buat semua. Tapi moment ni kita ni pandai multitasking kan. We are always multitasking. So semuanya kita kena hands on lah. Semuanya kita kena tahu. Sebagai seorang usahawan tak boleh terserah bulat-bulat kepada kita punya pekerja. So you need to know everything. So but then melalui mesyuarat kita keep ourselves updated tentang progress ni lah. Tambah bila saya ada kilang di Sri Lanka, jauh kan. Jadi the only way to us to communicate, seminggu sekali kita buat video conference call. I think we're going to get used to sekarang punya cara lah. Video call ni paling senang. Ada kita ambil kapal terbang naik 3 jam ke Sri Lanka, lepas tu flight tengah malam. Dia selalu flight pukul 12 malam sampai sana 2 jam setengah time different. So banyak masa terbuang. Jadi sekarang ni dah kita get used to orang kata melalui conference call dan sebagainya, memudahkan kita. Ada hikmahnya di sebalik pandemik ni, Kiran, Ikhwan. Betul. Setuju. Okey. Betul. Baik, sebelum kita nak pergi kepada soalan yang seterusnya, kita nak tanya Datuk Dr. Hafsah. Macam tadi, cuba ingatkan balik assessment ataupun analisis yang dilakukan tu daripada pihak mana menunjukkan wanita ni kalau kata bila dah dapat jadi orang kata eksekutif director, mungkin boleh remindkan balik. Kajian yang dijalankan oleh beberapa badan seperti McKinsey, seperti PwC, KPMG dan sebagainya. Ya. Baik. Ini PwC Pricewater ke? Ya, betul. Pricewater, McKinsey, ya. Right. Ini adalah 2-3 badan yang cukup besar di dunia. Bukan di Malaysia tapi di dunia memang cukup terkenal. Memang company. Jadi data yang mereka berikan itu memang saya rasa kita patut memang kena percayalah. Memang betul. Bukannya fakta. Okey. Datuk Azimah. Dua-dua Datuk Azimah ni confuse nama dua-dua ni. Okey, untuk event anda nanti untuk e-forum tersebut, siapakah kumpulan sasaran dan berapakah sasaran peserta yang dijangkakan menyertai nanti? Baiklah dalam keadaan pandemik ni. Kiran, izinkan saya terang sedikit tentang program ni dulu sebelum saya answer your question. Forum ni dinamakan International Women Entrepreneur E-Forum. Dia punya temanya Race to the Top. Maknanya macam mana kita mula kebijakan kita daripada bawah naik ke atas to be at the same level dengan syarikat-syarikat gergasi. Jadi kita program ni disokong oleh Ernst & Young. Jadi mana Ernst & Young tiap-tiap tahun telah mengeluarkan usahawan-usahawan dipanggil Entrepreneur of the Year Award. Salah satu kategorinya adalah wanita. So tiap-tiap tahun 3 wanita di shortlisted sebagai top nominee, dipanggil top nominee. Saya adalah pemenang di tahun 2002, yang paling tua sekali. Mula je program saya dah di awardnya. Senior bukan tua, senior. Senior. Legend. Lepas dah jadi senior, terima kasih Ikhwan, lepas dah jadi senior, dia ambil saya sebagai judge, sebagai pengadil . Jadi saya teruja lah tengok banyak usahawan wanita, tapi tiap-tiap kali bila menang kita tak ada program yang mengendengahkan mereka. So program yang kita akan ada ni, yang akan kita adakan pada 24 hari bulan Ogos
2021 pagi Selasa 8.30 pagi sampai 5 petang kita akan mendengarkan speaker-speaker yang pemenang-pemenang, bekas pemenang-pemenang ni lah. Ada yang daripada Australia, ada daripada Sri Lanka, ada New Zealand dan juga dari Malaysia. Jadi kita punya fokus sekarang ni adalah untuk mendengar sharing of experience mereka dalam topik-topik yang kita telah tetapkan, iaitu sustainability, people versus profit versus planet. Ada 3 speaker, moderatornya kita punya board of trustee, Cik Puan Ilham. Puan Ilham akan menjadi moderator. Lepas tu ada 3 panel speakers. Nombor 1nya Arina Kok, dia adalah partner Climate Change and Sustainability Services Ernst & Young Consultant Malaysia. So nombor 2 daripada Sri Lanka, Celine Paris. Dia adalah usahawan yang membuat tableware ni, maknanya table mat dan sebagainya. Macam mana dia meneruskan perniagaan ibu dia. Yang ketiga, Fiona Limas. Tak nampak ya? Tak nampak lah. Tak jelas. Tak jelas. Fiona Rebecca Limas ni adalah pemenang usahawan wanita Malaysia pada 2020. Lepas tu 11.30 kita akan menggunakan panel session kedua. Topiknya adalah Women Leadership Conquering Unseen Barriers. So moderatornya adalah Datuk Junaida Idris yang kita sayangi, Deputy Chairman 2 WLF. Dan speaker-speakernya adalah daripada Indonesia, Ibu Irawati, dari Malaysia, Natalie Sid, dan juga Datuk Nuraini Sultan, pakar dalam bidang plastic industries. Beliau adalah pemenang Women Entrepreneur of the Year 2008. Lepas tu kita lunch breakkan 1 jam untuk solat, untuk lunch dan sebagainya. Pukul 2 kita mulakan panel session yang ketiga. Moderatornya adalah Lee Pein daripada Ernst & Young. And then dia punya topic of discussionnya innovation not an option. So ada 4 speaker di bahagian di session ini. Daripada Malaysia, Sarah X-Reed, Abigail Forsyth daripada New Zealand, daripada Australia, Christina Ng, pembuat kasut dan handbag wanita. Dia design dia punya own handbag dan kasut, macam mana dia jenama dia tu boleh sampai ke peringkat dunia. Dan juga Lu Chi-Ling, I think you all kenal lah Lu Chi-Ling ni, kakak adik kepada Brian Lu yang buat Tea Alive tu, yang teh manis yang ada bubble-bubble tu kan, bubble tea. Tea Life. Ya, Tea Life. Ya, so last but not least, 3.30 petang kita ada topik the theme itself that is raised to the top. Di mana Datin Sharifah Syawati adalah moderator. Beliau adalah pakar perunding dan pakar kecantikan. So dia ni memang cantik orangnya. So kita jemput dia sebagai moderator. Dan special guest kita pada hari itu adalah Associate Professor Dr. Farah Hani Imran. Dr. Farah ni dulu dia national gymnast ya. Dia dekat kebangsaan. Tapi kita nak dengar cerita dia macam mana daripada seorang gimnas masa dia remaja dan sekarang dah jadi seorang associate professor di UKM di bahagian very interesting Kiran Ikhwan, head of plastic surgery, burn unit and wound care, Department of Surgery, Faculty of Medicine, Universiti Kebangsaan Malaysia. So beliau akan menceritakan pada kita selama sejam bagaimana beliau daripada bawah naik sampai ke atas sebagai seorang yang berjaya di dalam profession beliau sebagai seorang associate professor. Dan disudahi dengan closing remark oleh saya lah. Ya, InsyaAllah I think ada cover dah tu. Kira ada jawab soalan ke? Ada lagi tanya ke? Tak, betul. Jadi satu hari yang cukup panjang, satu hari yang cukup penting yang akan berlaku nanti, diharapkan apa yang dikongsikan nanti itu akan betul-betul memberikan manfaat kepada orang yang menontonnya dan juga peserta yang hadir. Saya dengar apa nak mengasimilasi ni, ramai tokoh-tokoh hebat dan banyak ilmu yang boleh dapat dan banyak cerita yang kita boleh dengar berdasarkan pengalaman-pengalaman dan apa yang berlaku, bagaimana untuk berjaya. It's not easy to be on top, Ikhwan. We have to start from below. Betul. Especially when you're kira sebab tu saya tanya tadi kan, jawab tak tanya kriteria tu kira bila dah sampai satu stage show macam aku nak pergi lagi kan. Alright. Dato' Azimat, especially when you are ladies, betul. Mungkin orang tak percaya, mungkin orang pandang rendah, orang rasa boleh ke wanita ni berjaya kan. Tapi ramai wanita yang dah membuktikannya, tapi masalah sekarang masih ramai lagi yang boleh. Cuma mungkin kurang bantuan, mungkin kurang panduan
mereka tak dapat nak melakukannya. Macam saya punya ulasan. Power tak? Jadi kita kira kita akan kembali bersama dengan anda untuk mengetahui mengenai kempen-kempen menarik akan diajukan oleh WLFSD. Kita akan kembali bersama dengan anda di Kiran dan Ikhwan Show di Wanita For You FM. Kembali bersama kami di Wanita For You FM 9 sampai 10 malam setiap Rabu. Kiran dan Ikhwan Show. Kami bincangkan apa saja pasal artis, masalah negara, pasal perniagaan, sama sekali yang berkenaan dengan wanita. Malam ni kita ada 2 orang tetamu yang cukup hebat, yang cukup berpengalaman, especially bila bersebut pasal wanita dan juga perniagaan. Betul kan Ikhwan kan? Ini woman betul-betul wanita 2 orang malam ni. Satu nota Hafsah Hashim dan juga Dato' Azimah Zainuddin ada bersama dengan kita. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa bersama dengan kita. Macam kira minggu lepas topik dia radio, minggu ni kita punya topik tiba-tiba nak jadi usahawan, nak jadi businessman, nak jadi orang yang berjaya Kiran. Walaupun so, Kiran, pasal wanita, kita boleh tanya lah pasal kempen yang akan Tak, walaupun cakap pasal wanita, kita juga sebenarnya boleh ambil iktibar, boleh ambil ilmu sebagai seorang lelaki kat sini. Sebenarnya wanita-wanita kan lebih hebat daripada lelaki. Mereka lebih tahan lasak, mereka lebih tabah daripada kita yang agak kelang kabut, lebih kadang-kadang. Tapi yang paling penting, Pak kata Dato' Azimah tadi, berikan keyakinan. Kalau wanita itu ingin berniaga, suami-suami yang mungkin menonton, tolong bagi semangat pada isteri anda, boyfriend, bagi semangat pada isteri anda. Nanti kaya sama-sama juga kan, jangan kaya lari pula. Dato' Azimah steady sampai sekarang, Dato' Hafsah pun steady sampai sekarang kan. So kena ingat. Alright guys, so Women's Leadership Foundation WLF, mereka ada forum cukup penting yang akan berlangsung tak lama lagi. Speaker semua power dia ceritakan panjang lebar tadi. Jadi Kuan, apakah soalan penting seterusnya yang kita perlukan daripada Dato' Azimah dan juga Dato' Hafsah? Kita bagi soalan penting kat orang kan? Soalan kita nak tanya. Okey, adakah pandemik ini, maknanya segala perjumpaan orang kata tokoh-tokoh hebat ini untuk kongsikan segala tips akan dilakukan di Zoom saja ataupun mungkin ada aktiviti yang mana yang dah dilaksanakan, mungkin dah berkumpul ataupun mungkin boleh kongsikan? Ramai yang tak tahu ni kan, especially saya sendiri. Saya jawab. Sila. Program International Women Entrepreneurship Forum ni telah dikeluarkan melalui Twitter, melalui Instagram, LinkedIn, Facebook. Kita berhubung dengan pejabat Madrid untuk mendapatkan pertolongan Madrid untuk dapatkan partisipan dari luar negara. Kita guna kontak universities. Sekarang ni banyak, saya tengok dalam rekod so far dah ada 400 dekat 500 orang dah. Target kita memang dah nak menepati target, tapi kalau lebih pun lagi bagus. We can take as much as 800 atau 1000 orang. Dan partisipan itu yang dah register, Ikhwan dan Kiran dah daripada 18 negara dah participate, seperti UK, India, Brunei, Indonesia, Hong Kong, Australia, South Africa, Lebanon, Ghana, Bangladesh, Iraq, Pakistan, Singapore, Kenya, Thailand, Philippines dan juga Sri Lanka dan Uganda. So dah ramai, dah banyak country. So it is an international forum yang saya jemput semuanya lelaki dan perempuan boleh masuk menyertai program ini dan mendengar macam mana kita wanita ni, we have extra orang kata apa, power untuk menjadi seorang usahawan yang berjaya, sebab kita lah ibu, kita lah anak, kita lah isteri, we have to multitask ourselves. So kalau you dengar cerita usahawan yang berjaya, mesti melalui proses yang susah. Tak ada yang lama yang dapat daripada silver platter, maknanya kita dilahirkan kaya raya ke tak, semuanya dilahirkan dengan usaha dengan kegigihan masing-masing. Okey, nak tanya
Datuk Dr. Hafsah Hashim ni pasal perniagaan, bukan pasal apa yang berlaku di WLF, tapi berdasarkan pengalaman Datuk lah Datuk biasa kita timbalan perniagaan ni, bila kita tengok satu seminar, kita pergi dengar orang lain berniaga, berjaya, kita punya semangat ni berkobar-kobar Datuk Datuk, kita punya semangat berkobar-kobar. Kita akan cakap ni, aku pun nak jadi macam tu. Tak kira lelaki ke perempuan ke, sama je. Aku pun nak jadi macam tu. Aku pun nak berjaya macam tu. Tetapi masalah utama yang saya dengar juga orang cakap, bila balik daripada seminar, selepas 3-4 hari, habis benda tu semua. Hilang. Habis lupa yang semangat kembara tu. Kiran ada pergi kelas motivator ke, macam motivator bercakap ni? Tak. Saya pernah berniaga. Saya juga ada pengalaman bagaimana perniagaan saya hancur. Ialah masalah-masalah apa dia elakkan. Jadi saya pernah rasa semua ni habis duit simpanan. Saya pernah rasa. Jadi macam mana Datuk kita nak make sure yang lepas kalau kita balik dengan ucapan macam mana kita nak maintain dengan semangat yang membara tu supaya jangan pudar, jangan hilang. Pergilah banyak mana stamina pun. Kalau balik, lupa balik, tak guna juga macam kan. Jadi kita nak maintain tu Datuk. Saya nak tahu apa kita kena buat. Itu soalan cantik lah Kiran. Cantik soalan tu. Dia ilmu kata orang tua lah. Orang tua katakan ilmu yang kita dapat tu, kita kena praktikan dia dalam masa 7 hari. Kalau dalam 7 hari dah cair dah tak ada dah. So apa namanya, Kiran, pastikan apa yang kita belajar tu terus kita praktikannya. Kita sediakan setiap satu ilmu. Kalau benda tu Dr. Hazimah dah buat syarikatnya dengan baik, tak semestinya syarikat saya boleh buat exactly macam Dr. Hazimah. Saya kena ubah suaikan model tu, konsep tu kepada syarikat saya, right? Dan teruslah kita dalam masa, kata orang dalam 7 hari tu terus masukkan pelan-pelan tindakan bagaimana nak mencapai sehebat macam Datuk Hazimah. Sekarang Datuk Hazimah telah pun mengeksport kepada 35 negara. Syarikat saya ni baru berputik nak ekspor kat mana. So bila dia dah bercakap dekat forum-forum seperti itu dan dia telah pun menceritakan pengalaman pahit dia, pengalaman manis dia dan sebagainya kan, kita jadikannya sebagai iktibar satu, sebagai contoh di mana kita boleh menanganinya. Yang mustahak sekali kalaulah usahawan-usahawan pandai terus dapatkan nombor telefon kita lama tu. Kalau Datuk Hazimah yang cakap dapatkan nombor line problem ke betul? Okey, tak apa. Dapatkan nombor telefon penceramah tu. Itu yang saya dengar yang terakhir. Tapi saya ada satu soalan sebelum kita nak pergi. Kita nak tanya bila Kiran dah keluarkan soalan macam tu. Saya nak tanya macam ada setengah penceramah ni yang memberikan semangat kepada kita yang mungkin nak belajar berniaga ni lah, kan? Ya, kita tak nak tunjuk siapa tu, tak nak tunding jari kepada mana-mana penceramah, tapi saya nak tanya pendapat Datuk Hazimah. Macam Datuk Hazimah sendiri ada produk yang pelincir, dan kalau mungkin Datuk Hazimah nak cerita pengalaman tu, saya nak dengar. Tapi ada orang dia tak ada produk tapi dia cerita, dia bagi. Kita tak nak tunjukkan siapa-siapa, tapi dia cerita tu dengan Elio dia saja dia boleh mendatangkan hasil. Jadi macam mana, apa komen Datuk Hazimah mengenai ceramah yang ini rupa? Kita nak kategorikan macam mana? Saya rasa dia orang tu pakar motivasi. Dia memberi kita motivasi sebenarnya. Walaupun dia orang tak ada produk menjual. Produk mereka adalah mereka lah. They are the marketer kan. Dia orang market dia produk. So dia orang usahawan juga. So dia market produk keluaran dia orang adalah cara dia orang membahaskan macam mana untuk menjadi seorang usahawan berjaya. So dia orang berjaya lah memahami maksud seorang usahawan berjaya. Kita berbincang dengan dia macam mana dia belajar secara teori, macam mana dia tahu macam mana untuk menjadi usahawan. Tapi paling pada saya lah Pak Ikhwan, soalan tu paling mudah kita untuk buat kalau kita boleh identify kita punya produk. Ya, kalau ada produk untuk dijual, mudah sikit pada kita nak marketing. Sometimes people pandai bercakap kan, kerana produk keluaran makeup, kalau orang tu pandai bercakap, pandai mengimpin lawa pula tu kan, macam muka dia orang licin, semua orang nak jadi macam dia lah. Tu pasal tengok budak-budak kecil kan, dia orang ambil aktris-aktris luar negara,
aktor-aktor muda-muda tak ambil orang tua-tua yang dah ambil tegang-tegang. Jadi orang ni nakkan tegakkan muka, belilah produk tu. Jadi itulah salah satu marketing teknik, marketing gimmick yang mereka apply dalam perniagaan mereka. Ada je motivator. Datuk Aziz Syekh Muhammad tadi siapa tu? Wah, mesti dah geng-geng tu. Ni ada yang tanya ni, how to join forum on this 24th daripada Dini Dalilah Wanuddin. Jadi ada tuliskan how to join the forum on the 24th. Penting soalan ni. Bagaimana mau join ya? Syah ke Datuk Aziz pada screen? Kita ada di Twitter, Instagram under WLF. Kita punya HTTP number tu dekat situ kat borang untuk kita download. Isi je borang tu, automatically you all akan notify yang kita menerima participation participant tu, dan pada hari Jumaat dekat closer to the event kita akan hantar link untuk macam mana nak masuk untuk program tu nanti. Jadi dekat ada Twitter, dekat Facebook, ada dekat Instagram under the Women Leadership Foundation. Just click Women Leadership Foundation, you will find application form yang untuk kita isikan tentang maklumat-maklumat tentang peserta-peserta yang akan mengikuti program kita nanti. Senang je. Ya. InsyaAllah kami di Wanita for FM juga akan kongsikan maklumat tersebut, jadi anda boleh ambil. Mungkin di Facebook kami akan share. Tapi Datuk Hafsyah tadi tak sempat habis tadi. Semangat membara yang sudah dalam masa lebih 7 hari tu. Apa kita habiskan tadi? Nasihat dari Ayat ambil nombor phone je saya dengar tadi. Ambil nombor phone lepas tu dah terputus dah. Tapi tak, maksud saya tu kita bila ambil nombor phone tu dan kita berusaha untuk menyediakan pelan tindakan untuk kita nak meniru lah macam mana dia boleh buat, saya tak boleh buat kan. And therefore kita boleh bila ambil nombor phone tu kita boleh bincang dengan penceramah tu, dan nanti penceramah tu boleh bantu kita macam mana kita boleh meletakkan satu pelan tindakan yang lebih mantap lagi untuk syarikat kita. Jadi saya kata tadi, dia no one size that fits all. Saya elok pada Datuk Azimah, mungkin tak elok bagi saya. So saya kena mengubah sesuaikan konsep itu kepada syarikat saya. Tapi Kiran, kita kena buat dalam 7 hari Kiran. Jangan tunggu lama-lama. Tunggu lama-lama. Terlupa kita nanti tak ingat. Betul. Lepas tu dia pergilah sampai 20 seminar ke, 20 talk show ke apa ke, tak dia dapat. balik sampai tadi. Ya. Tetap macam tu. Kena pas sekarang kita tengok kalau yang program-program yang nak naikkan semangat ni memang meriah. Jadi mungkin dia pergi sunuk-sunuk aja, balik dia lupa. Itu yang tak, dia ingat masa kat situ sebab masa tu semangat datang menari ramai masa tu. Aduh, okay. Jadi antara cabaran-cabaran itu yang perlu dibuat ialah 7 hari juga, tapi semangat tu kena terus membara lah Datuk supaya dah buat plan kita kena execute. Kalau kita plan pun tak execute tak jadi juga. Plan. Tapi okey Datuk, okey saya boleh plan, saya boleh execute. Tapi contohlah kalau macam saya ada kekangan dari segi modal. Mana channel-channel yang ada nasihat untuk bakal peniaga. Ya itulah sebenarnya peranan pelbagai agensi kerajaan, bukan saja SME Corp ya. Mereka juga ada menyediakan bukan saya kata modal tapi bantuan keuangan untuk meringankan beban keuangan yang perlu ditanggung oleh usahawan-usahawan. Dalam konteks ini beberapa jenis sumber keuangan yang boleh didapati. Satu dalam konteks yang kita selalu tahulah, kita tahu pinjaman, right? Pinjaman tu sebenarnya kita pinjam dan kita dapat 90% daripada keperluan kita, dan kita bayar 10% pada bank-bank ya, dan institusi keuangan. Dan dari konteks yang lain, banyak agensi-agensi kerajaan seperti SME Corp, seperti Madrid, seperti MDEC, Teraju dan sebagainya, dan juga AIM, Tekun, mereka ada menyediakan kita panggil grant. Betul. Konsep grant ni bukan duit free. Ni bukan duit free. Bermaksud bahawa usahawan tu kena ada komitmen untuk menyediakan 50% daripada keperluan. Kalau lah dah buat pelan tindakan apa semua tu kan Kiran, dan kita dah ada prototype, kita take molek dah. Lepas tu katakan kita perlu nak buat the first prototype, kita memerlukan belanja RM20,000. Sudah RM20,000 tu kita mohonlah kepada tadi institusi kerajaan yang saya sebutkan tadi, dan mereka akan bagi 50% daripada keperluan kita.
There's no such thing as a free lunch in the business world. Kita tak bagi duit free. Right? Betul. Kita nak komitmen daripada usahawan tu. Jadi bila diluluskan 20,000, katakanlah SME Corp akan bagi 10,000, usahawan kena keluarkan 10,000. Baru pula ada dekat situ komitmen daripada usahawan untuk memastikan bahawa punya perniagaan itu berjaya. Kalau kita bagi duit free, bagi Ikhwan gula-gula free, you tak appreciate apa saya bagi. Yalah, Tapi kalau saya bagi kalau bagi setengah gula-gula pada Ikhwan, setengah saya bagi pada Kiran, baru you appreciate. Kenapa dapat setengah? Anda dapat setengah lagi, kena cari Ikhwan. Lari ke cari Ikhwan, dapat lagi setengah. Kau dapat setengah. Tak lah. Dia kata apa tahu? Dato' Afsyar ni kena coach. Bagi setengah. Betul. Aduh. Jadi kalau bagi free semata-mata, nanti orang kata orang tu ibarat dah dapat benda free. Taklah dia hati-hati, betul tak? Saya pernah mengalami Dia tak hargai. Ya. Dia tak hargai. Kau dah given free, dia pun tak hargai. Tak guna bagi free. Alright. So kita nak tengok usahawan ni komitmen dia, komitmen untuk memastikan bahawa kejayaan dalam perniagaan itu terhasil. So kami ingat konsep dia adalah untuk mengurangkan beban kewangan, bukannya konsep nak bagi free. Dah. Nak bagi free, bagi terus je. Datuk, saya pulangkan balik gula-gula Datuk, saya tak nak free. Tak apa Datuk, Ikhwan punya baik kat saya. Saya dapat satu. Baru lagi yang dapat pernah satu gula-gula. Okey, sebab Datuk dan juga Datuk Afsyar, Datuk Azimah, saya 6 tahun lepas saya berhenti full time sebagai penyiar radio, saya terlibat dalam perniagaan. Saya banyaklah berjumpa dengan orang marah, diskussannya. So saya banyak dengar cerita macam ni. Di mana diberi peluang, saya alhamdulillah saya masa saya simpan duit untuk berniaga, saya guna duit sendiri lah. Tak adalah buat loan apa, grant apa tak ada ambil lah masa tu. Orang offer cakap nanti, saya belum nak lagi, biar saya buat dulu, saya kata. Tapi bila saya dengar cerita orang dapat dan dipertisiakan, saya jadi geram, saya jadi marah. Seolah-olah macam mereka senang dan mereka menggunakan dengan sia-sia. Lepas tu pegawai malah tu kata bila pergi tengok balik dia punya office dah tak ada orang nak kira. Tanya orang sekarang dah 3 bulan tu. Setuju. Dia kata ini persiapan rakyat. Saya geram dengar kenapa orang dapat peluang macam tu tak digunakan dengan baik. Kenapa diambil kesempatan. Cakap ada ramai lagi orang yang nak berniaga tapi tak ada bantuan. Itu yang saya punya hangin satu badan tu. Betul. Sebab itulah I think macam di SME Corp tu kami punya purah kejayaan ya. Projek-projek atau yang dilakukan lebih melebihi 98%. Because kita punya konsep kita bukan nak bagi free, kita bukan bagi percuma, kita bersama-sama dengan mereka turun padang memastikan bahawa syarikat mereka berjaya. Yang itu yang saya rasa komitmen dari usahawan itu sendiri telah meletakkan kejayaan dari konteks program-program yang dilakukan. Faham. Azimah sendiri adalah penerima grant. Mungkin boleh saya kongsi apa yang Datuk Afsyar. Macam mana ulang balik? Saya nak sambung apa yang Datuk Afsyar cakap tentang SME ni kan. Saya SME, kilang saya ada pekerja-pekerja di bawah 100 orang, jadi kita consider SME. Walaupun kerja saya ada 98 orang, still under SME. But masalahnya bila kita sebagai usahawan nak membesarkan perniagaan, tak ada mudah. Ada one time tu tahun 2007, 2008 kita punya order makin meningkat overseas market. Jadi saya pergi menghadaplah SME Corp punya CEO Datuk Afsyar. Saya kata Datuk, my plan, macam mana nak buat expansion plan. SME Corp boleh tolong tak? Datuk Afsyar kata SME Corp dapat duit dekat MIDF. So kalau you pergi jumpa dengan MIDF, so saya pun pergilah berambat, pergi ke orang Perak kata berambat, mana berlari. MIDF, jumpa dengan the officer in charge, dia beri saya matching grant of 2 million. Jadi 2 million tu saya terpaksa keluarkan 1 million, dia bagi saya 1 million. MIDF bagi 1 million. So dia dah bina kilang yang kedua. Saya di belakang kilang ada 2 blok. Kalau Kiran pergi ada 2 blok, blok pertama dan blok kedua. Blok kedua tu adalah duit daripada hasil daripada Datuk Afsyar. Saya banyak hutang budi because Datuk Afsyar ni dia memang dalam darah dia tu, dalam bloodstream dia tu memang SME. Dia memang suka tolong tengok SME berjaya, especially wanita. So Alhamdulillah.
Datuk Hafsah now is with WNF. Sekarang saya dapat berjuang bersama Datuk Hafsah untuk berkongsi pula dengan usahawan-usahawan wanita di sana macam mana nak get them to the next level lah, untuk naikkan diorang ke tahap yang lebih maju dan boleh membanggakan. Saya adalah produk Semicop. Alhamdulillah, ini yang kita nak dengar sebenarnya. Lepas berjaya, Datuk Azimah tidak melupakan orang lain, tidak melupakan jasa Datuk Hafsah. Dan sekarang ni pula team up together untuk membantu wanita-wanita lain yang mungkin ada masalah, yang mungkin perlukan bimbingan bantuan berjaya macam Datuk Azimah. Tapi Datuk Azimah pesan, korang semua jangan buat minyak pelincir. Minyak pelincir aku dah buat, korang buat minyak angin, minyak wangi ke, minyak angin ke, tak apa. Okey. Lagi satu Kiran, macam kita dah tahu dah kan, dua-dua Datuk kita, Datuk Hafsah dengan Datuk Azimah ni memang dia beri fokus pada wanita. Tapi macam kita lelaki pun perlukan Kiran. Macam kita tahu Kiran 6 tahun lepas, Kiran dah terkandas kat situ. Jadi kita perlukan tips daripada mereka. Kita perlukan Datuk Hafsah untuk bantu kita pula Kiran, untuk berniaga. Tapi Datuk Hafsah dah berhenti lah. Tip. Walaupun dah berhenti. Sebenarnya Ikhwan kira bantuan ni dia tak kena jantina. Dia tak kena jantina. Siapa yang memerlukannya, Datuk Azimah ke saya ke, kami akan turun pada semua yang mereka memerlukan. Tak kira jantina sebenarnya. So don't worry. Come to us. Amin, murah rezeki. Saya memang berniaga sebenarnya. Cuma saya belum jumpa produk yang betul lagi yang dia dikerjakan. Ada brand sendiri tapi belum diperkembangkan sebab COVID cuma takut kan. Jadi lepas ni Ikhwan kita boleh collaborate dua orang. Kita jumpa pula Datuk dua-dua kita ni untuk minta bantuan dan juga nasihat. Betul. Dan bila Kiran cakap macam tu, Kiran kan ya tu. Sebenarnya saya nak kata, sebenarnya waktu COVID macam ginilah, siapa yang nak keluarkan produk-produk baru tu senang nak mendapat bantuan daripada Semicop in particular, sebab kita panggil product development. Pembangunan produk tu. Belum kita hasilkan kat luar tu, sebenarnya Semicop ada menyediakan grant untuk pembangunan produk. Right. Yang itu yang usahawan-usahawan kat luar sana tak nampak. Jadi kos untuk membangunkan produk tu, perbelanjaannya dan sebagainya, itu boleh diberi bantuan oleh Semicop. Baik. Kenal dekatilah Semicop tu Kiran. Datuk Hafsah, lepas ni kita kena PM tepi ambil ni. nombor telefon. Nombor telefon. Tapi ingat dalam masa 7 hari. 7 hari kerja. Jangan lebih. Kalau tidak habis. 7 hari kena amalkan. So itu kena ada dalam package 7 hari tu Kiran. Okey. Kita borak-borak pasal WLF, pasal Race to the Top punya e-forum pada 24 Ogos nanti, dah panjang lebar ni. Dah lebih kurang sejam, sejam buku dah kita borak. Saya harapkan yang menonton dah dapat dulu, dah dapat cara nak register, macam mana kami akan share nanti di Facebook kami. Tapi sebelum kita berakhir pada malam Datuk Azimah dulu, kalau boleh kongsikan tips-tips kejayaan anda dan juga nasihat-nasihat kepada bakal-bakal usahawan dan usahawan yang tengah berusaha sekarang ni untuk memajukan perniagaan. Apa yang boleh kongsikan untuk menjadi macam Datuk kalau boleh? Silakan. Datuk Azimah. Saya ni pun budak baru belajar, kira walaupun 30 tahun saya masih belajar. Tapi saya nak berkongsi pendapat apa yang Datuk Hafsah cakap tadi, apa yang kita dapat melalui susah payah, kita value it better kan. Jadi sebagai usahawan ni memang kita kena go through, penat lelah lah, tak boleh mengeluh, tak boleh nak kata alah give up lah macam ni, susah sangat nak dapat bank financing. Nak convince bank tu bukan senang kan. Dah ada nama je nama. For your information, talking about minyak pelincir, diorang dulu-dulu bila cakap, oh saya ada kilang minyak, dan tanya apa tahu minyak apa, minyak wangi, minyak masak, dia tak tahu yang wanita ni boleh masuk dalam bidang minyak pelincir. So what men can do, women can do kan. So saya rasa tip yang paling mustahak adalah jangan putus asa cepat, jangan satu kaki di depan, satu kaki di belakang, tak boleh. There's no such thing as pusing balik kalau jadi usahawan, sebab semuanya bermula dengan susah payah. Dan saya nasihatkan semua di zaman COVID ni, try our best, jangan kita diam, jangan kita duduk rumah tak buat apa. Go through the website, try to promote our product melalui website yang ada, upgradekan kita punya website, masukkan produk-produk jenama kita and buat online marketing. Saya dah semua
salesman saya buat online marketing. So the name of the game sekarang semua online, insyaAllah. Betul. Amin. Yeah. Amin ya, semoga mudah ya. Marketing plan untuk dekat digital platform. Alright, daripada Datuk pula, Datuk Hafsah. Saya ingin mengajak semua usahawan di luar sana, kalau tak tune in, tak mengambil bahagian dalam Race to the Top ni, satu program gandingan WLF dengan EY, saya rasa memang amat rugilah. Sebab dia free. Percuma, dia kena bayaran, and yet dia punya penceramah mereka, speaker kami semua didatangkan seperti kata Datuk Azimah tu daripada luar negara. Kalau fizikal kan Ikhwan, program ni rasa saya kalau dulu kalau 2019 kita buat tak sekurang-kurangnya RM500 kot seorang, right? But now it's given free, right? So saya rasa kalau tak masuk rugi. So please book your date 24 hari bulan dalam pukul 8.30 pagi. Sama-sama kita saksikan apa yang dimaksudkan Race to the Top. Sebab ini kita buat untuk mempersiapsediakan usahawan-usahawan bila post-COVID, kita tengok insya-Allah lah kita punya lingkungan tu akan landai, insya-Allah. About bulan Oktober, September nanti akan landai, and this is where we need to race to the top. Siapa yang dapat menghidup peluang kat luar sana, siapa yang dapat menangkap apakah dia perniagaan-perniagaan yang boleh mereka meletakkan sebagai peluang selepas COVID ini, mereka lah akan berjaya. Ini yang saya katakan race to the top. Dengan itu maka kita dengarlah pengalaman speaker-speaker ni dalam keadaan COVID ni, perniagaan mereka kenapa berjaya. Mereka macam Datuk Azimah tadi dah 2002 dulu dapat award, ada yang 2004, ada 2007. Perniagaan mereka dalam COVID ni makin lagi bergaya dan cantik dan makin megah lagi. What did they do? Apa yang mereka buat yang meletakkan mereka sebagai satu perniagaan yang berjaya? Ini yang kita nak dapat ilmu tu, Kiran, dan kita kena praktikkan dalam masa tempoh 7 hari. 7 hari. Okey, tapi kalau kami berdua nak tengok, tak boleh lah ya. Kami lelaki macam mana? Pakai tudung. Dia pakai tudung. Pakai peserta. Ketua lagi perempuan. Pakai je lagi. Pakai letak letak. Ramai peserta-peserta kita terdiri daripada lelaki juga, Kiran dan Ikhwan. Please register. Tengok nama Kiran dengan Ikhwan dalam kita terus, Kiran. Terus Kiran, terus. Sebab tadi saya ingat hanya untuk wanita sahaja kan. Jadi kami lelaki tak boleh tengok ke? Oh, boleh juga. Tak ada masalah. Bukan ceramah sahaja wanita, tapi dia punya peserta juga peserta dia boleh lelaki wanita. Orang berniaga tak boleh lelaki wanita, right? Esok pagi jangan lupa tengok, nama saya dah confirm ada register kat situ. Saya akan jadi peserta Ikhwan. Jangan lupa juga, insyaAllah kita dapat ilmu. Kita mungkin lepas tu boleh kongsi, kita juga boleh berjaya. Apa pun saya akan buat lawatan dari Kepilang Datuk Azimah dekat kat rumah aja. Lepas. Nanti kita boleh kan. Kita PMCP tengok apa punya PDJ. Ya. Pastikan Kiran tu dia dah dapat dah 2 dos vaksin sebelum dia datang. Kan. Ya. Aduh, jadi nampaknya sampai setakat ni lah kot Ikhwan kita bersama dengan Datuk Dr. Hafsah Hashim, kita punya chairman untuk WLF, dan juga Datuk Azimah Ghanuddin, orang peniaga skop terkenal lah 30 tahun sebagai Deputy Chairman WLF untuk mengendalikan e-forum Race to the Top pada 24 Ogos. Yes, pada minggu hadapan. Terima kasih Datuk Azimah, terima kasih Datuk Hafsah kerana berkongsi pengalaman. Walaupun dah berjaya, macam Datuk Azimah sanggup kembali bertukar lumus untuk berkongsi apa yang Datuk tahu untuk orang lain pula. Ini satu perbuatan sangat mulia, sangat terpuji. Semoga dapat melahirkan lebih ramai lagi usahawan yang maju, yang berjaya selepas ini. Especially selepas mendengar apa yang dikatakan oleh mereka yang tak berjaya ketika forum nanti, insyaAllah. Ya, dan pasti jutaan terima kasih sekali lagi kita ucapkan daripada Wanita for You khas untuk Datuk Hafsah dan juga Datuk Azimah sebab sudi meluangkan masa bersama dengan kita. Bukan masa je, ada sedikit tips-tips, dan yang penting kalau nak lebih lanjut, nak kesinambungan dia, jangan lupa 24 Ogos ini Kiran, dah boleh masuk nama lah, lepas nama Kiran nama Ikhwan
Okey. Apa-apa pun anda yang menonton malam ini, ingat kata-kata penting dalam masa 1 jam 20 minit ini adalah gunakan ilmu dalam masa 7 hari. 7 hari. Kita tahu 7 hari itu adalah yes. Lebih 7 hari habis. Okey, insyaAllah kita berjumpa lagi di lain masa dan ketika. Kami ucapkan lagi sekali terima kasih berbanyak-banyak, all the best. Thank you. Kalau ada masalah, insyaAllah kami akan PM tepi. Jangan lupa Kiranto dan juga Ikhwan di Wanita For You FM. Terima kasih menonton semua. Yes. Terima kasih Jangan lupa. Terima kasih Kiran. Yes. Dan doa. Waalaikumsalam. Untuk anda, kita jumpa lagi. Jangan lupa like, comment, share. Assalamualaikum. Ini Kiran dan Ikhwan Show di Wanita For You FM. See you and I see you. Bye-bye. Peace.